Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin arsalahu Allahu bashiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dihormati pengerusi dan jawatan kuasa Surah Al-Muttaqin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh berkat ini Allah taala pilih kita untuk kita bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk kita sambung mendengar sedikit pesanan-pesanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan sekalian, salah satu tanda Allah Taala sayang pada kita adalah kita tengok balik kehidupan harian kita. Allah Taala sibukkan kita dengan urusan agama ataupun benda yang lain. Kalau kita ni Allah Taala sibukkan terlalu banyak dengan benda-benda dunia hingga kita tak ada masa nak pergi sembahyang berjemaah, tak ada masa untuk kita datang dengan kuliah mengaji agama, maka kita kena tengok balik hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni sengaja, kalau dia sayang pada hamba tu, dia mudah untuk orang tu dengan kuliah, sibuk-sibuk pun dia boleh datang juga sembahyang berjemaah dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala yang beri, Allah Ta'ala yang pilih. Tapi kalau Allah Ta'ala sibukkan kita dengan benda-benda lain, maka kita kena lihat balik diri kita. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk dalam hadis, pengajian hadis kita, iaitu kitab yang dikumpulkan hadis oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku akhir zaman. Pada bulan lepas kita telah tengok pada hadis bab yang pertama, dan seterusnya kita akan tengok hadis yang seterusnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, satu hadis daripada Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqatil yahudu ala 71 firqah wa tafarraqat ummati ala 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dekat sini bahawa kaum Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi dipecah jadi 71 golongan. Sedang umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Maksudnya umat Nabi Muhammad ni pecah lagi banyak daripada kaum Yahudi. Hadis yang sama dalam riwayat yang lain daripada Auf bin Malik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Kaum Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan. Satu golongan di antaranya masuk syurga dan 70 lainnya masuk neraka. Kaum Nasrani telah pecah menjadi 72 golongan. 71 di antaranya masuk neraka dan hanya satu masuk syurga. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya umatku benar-benar akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan di antaranya masuk syurga dan 72 yang lain masuk neraka. Seorang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan masuk syurga itu menurut anda? Bagi dia menjawab, al-jamaah, mereka yang bersama dengan jemaah.
Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dekat dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa kaum Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi dia akan berpecah menjadi 71 golongan. 70 masuk neraka, satu yang akan selamat. Yang akan selamat ni yang benar-benar ikut apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi yang bawa ajaran Subhanahu Wa Taala, siapa yang ikut dia selamat. Kaum Nasrani akan pecah jadi 70, 72, 71 masuk neraka, satu selamat. Satu ni yang betul-betul ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pecah jadi 73 lagi banyak. Ikut Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ni nak menunjukkan dia tak spesifik nombor tu 73 ke 72 tu satu, dia tak spesifik. Imam Ibn Taimiyah kata nak menunjukkan bahawa umat Yahudi pecah banyak, umat Nasrani pecah lagi banyak, umat Nabi Muhammad pecah lagi banyak. Ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah. Nak sebut bahawa sebab apa? Sebab ada ulama yang buat kira lebih 73 sebenarnya yang pecah daripada umat Nabi Muhammad. Nabi nak sebutnya umat Nabi Muhammad ni pecah lagi banyak daripada Nasrani dan juga Yahudi dan juga Yahudi dan Nasrani. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia ni memang dicipta untuk ada perbezaan pendapat. Ini memang fitrah manusia, dia dicipta untuk beza pendapat. Kalau kita adik-beradik pun ada yang benda tak kena. Ada adik-beradik ni kata ni, adik-beradik ni kata ni. Kalau kita duduk dalam rumah pun ada anak-anak yang ikut ni, anak-anak kata ni, lain. Kita dalam jemaah surau pun sama kan. Ada jemaah kata pendapat A, ada jemaah ni kata pendapat B. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan walakin yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah Taala sebut. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah Taala kata aku boleh kalau aku nak jadikan manusia ni ummatan wahidah, satu pesen je. Dia satu jenis, ummatan wahidah. Walakin yazaluna mukhtalifin, tapi manusia ni memang dia akan mukhtalif. Mukhtalif ni saling berbeza pendapat antara satu sama lain. Ini memang fitrah manusia. Memang manusia ni memang dia akan ada perbezaan pendapat antara seorang dengan seorang yang lain. Illa man rahimar rabbuk, kecuali mereka yang marrahimar rabbuk, mereka yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perpecahan ini benda biasa. Dalam surah Fatihah pun Allah Taala dah sebut bahawa manusia ni pecah jadi 3. Alladzina an'amta alaihim, golongan pertama, orang yang Allah Taala beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang Allah Taala murka. Kedua, waladdallin, dan orang yang Allah Taala sesatkan. Ada yang sebut, ulama tafsir sebut al-maghdubi alaihim ini adalah orang Yahudi. Waladdallin, sesat ni adalah orang Nasrani. Al-Yahud wan Nasara. An'amta alaihim adalah Nabi dan juga para sahabat tabi'in dan mereka yang mengikut sahabat. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang selamat, ikut riwayat lain kata hum man ana alaihi wa ashabi, siapa yang ikut aku dan ikut para sahabat aku, dia selamat. Tapi siapa yang tak ikut lain daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia akan termasuk dalam 72 golongan yang Nabi SAW sebut. Besar cabaran kita akhir zaman ni, kadang-kadang kita takut kita termasuk dalam yang tersalah masuk kan. Tersalah masuk sempang. Sempang ada banyak. Kadang-kadang kita ikut Waze pun salah kan. Waze kata in 200 meters turn right. Kita pergi turn left kan. Masuk jalan lain. Nabi kata ikut jalan ni nak pergi syurga. Jalan aku. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, ikut jalan aku tegak dak, kita pergi buat U-turn nak pusing ke depan, pergi belakang, ikut jalan lain. Maka takut-takut kita ni termasuk dalam 72 yang Nabi sebut sedang yang akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pecahan-pecahan yang menyebabkan pecahan-pecahan yang kita sebut sebagai pecahan yang Nabi sebut 72 yang tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang membawa kepada neraka, ini antaranya adalah Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain lagi. Ini antara ajaran-ajaran yang bercanggah dari sudut akidah. Dari sudut fiqh ini tak ada masalah. Dari sudut fiqh ini ulama-ulama memang dia ada perbezaan pendapat. Jangan kita kata mazhab 4. Sebab tu kita sebut tadi illa man rahimar rabbuk, ayat tu, kecuali mereka yang berselisih pendapat
tapi dia ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka berselisih pendapat ni, mereka hormati antara satu sama lain pendapat tu. Contohnya kita tengok perbezaan pendapat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini apa dia? Yang pertama kita tengok dalam mazhab illa man rahimar rabbuk. Mereka perbezaan pendapat yang dirahmati Allah Taala. Yang pertama kita tengok Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, jalur anak murid dia seterusnya adalah Imam Malik. Terima kasih. Imam Malik ada mazhab sendiri, Abu Hanifah ada mazhab sendiri, Imam Malik mazhab sendiri. Anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i ada mazhab sendiri, beza dari pendapat guru dia Imam Malik. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali ada mazhab sendiri, beza dengan guru dia Imam Syafi'i. Mereka saling berbeza pendapat. Tapi mereka ni marrahimar rabbuk, inilah orang-orang yang disebut dengan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala walaupun mereka beza pendapat, kerana mereka menghormati pendapat orang lain. Imam Syafi'i kata mungkin aku betul, mungkin anak murid aku betul, mungkin aku betul, mungkin ada pendapat orang lain lebih betul. Ini orang dulu punya pendapat. Mereka beza pendapat tapi mereka hormati pandangan orang lain. Bukan macam kita hari ni tak. Kita hari ni belajar dengan seorang guru, kita tahu tu satu, kita seorang betul. Yang ni kita tak tahu, mungkin dia betul juga, mungkin dia ada ambil riwayat hadis yang lain, guru dia ambil pendapat yang lain. Mungkin dia pun mazhab Syafi'i juga, tapi dia pendapat yang lain dia pakai kan. Kita kata kita betul. Ini jemaah mana ni tak tahu ni, mengaji kitab mana tak tahu kan. Kita yang tak habis mengaji lagi kita kata orang. Jangan kata antara mazhab. Dalam mazhab Syafi'i pun ada beza pendapat. Antara je tuan-tuan, Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', Imam Nawawi kata pendapat dia, daging sembelihan korban ni boleh diberi kepada orang non-Muslim. Imam Nawawi kata boleh, tapi jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Nampak dia beza pendapat dalam Syafi'i sendiri, apatah lagi dalam perkara-perkara yang lain. Sebab tu antaranya kita kena berlapang dada dalam perbezaan pendapat. Sebab apa? Sebab berbeza pendapat ijtihad dan kalangan ulama ini dia merupakan rahmat dalam umat aku. Nabi kata siapa yang betul dapat dua pahala. Pertama, pahala di ijtihad. Kedua, pahala hukum yang dikeluarkan itu betul. Yang salah dapat satu pahala. Kerana apa? Kerana di ijtihad. Dan juga dia menghormati pandangan orang lain yang mungkin betul dan dia salah. Ini adalah perbezaan pendapat yang biasa dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ini dari sudut fiqh. Fiqh ini benda-benda furu', benda-benda bab kunut, bab batal wudu, bab bacaan qiraat. Bab qiraat bacaan ni pun banyak beza. Ada qiraat yang kata bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Fatihah. Ada mazhab, ada qiraat yang kata tak masuk. Sebab ayat yang Nabi kata as-sab'ul mathani, Al-Fatihah ni lah as-sab'ul mathani adalah 7 ayat yang ada 7 dalam je, sab'ul mathani. Ada yang kira start bismillahirrahmanirrahim 7, ada yang tak kira bismillahirrahmanirrahim tapi dikira alhamdulillah, dikira siratal ladzina an'amta alaihim, habis ghairul maghdubi alaihim ayat lain, ada yang kira ayat lain. Ini perbezaan pendapat. Tapi ini benda furu', benda yang kecil-kecil. Tapi yang Nabi sebut ni, yang menyebabkan masuk neraka ni adalah benda yang berkaitan dengan akidah. Ya akhirnya menyebabkan akidah ni bila rosak, buatlah amal kau mana sekalipun habis, tuan-tuan. Sebab tu pengajian akidah ni penting. Suruh ada pengajian akidah, ada kan? Pengajian akidah penting. Kerana kita ni buat amal banyak mana pun, kalau akidah kita, i'tikad kita tak betul, ditakuti amalan kita tak diterima kerana akidah kita salah. Baik. Sebab tu Nabi kata yang 72 ni tadi akidah menyebabkan, kerana akidah mereka silap, mereka masuk neraka. Antaranya tuan-tuan, Khawarij ni lawan dia Murji'ah. Khawarij lawan dia Murji'ah. Khawarij kita kata Khawarij belok kiri, Murji'ah belok kanan lah kita kata. Bahasa mudah dia. Tak semesti kanan tu betul, tak, kita nak kata sempang dia. Satu ada lain, satu ada lain. Khawarij, siapa yang buat dosa besar kafir terus. Buat dosa besar kafir terus. Maksud dia siapa yang pernah minum arak ke, pernah berzina ke apa, dikira kafir terus. Bila kafir, halal darah dia dibunuh. Sebab tu ada yang sebut bahawa ISIS dia antara Khawarij moden. Sebab apa? ISIS ni, tuan tengok video-video tu, orang buat dosa dia tembak macam tu. Saya tak tahu, saya tak pasti apa masalah. Ada seorang satu video ni, ada satu makcik perempuan. Mungkin tak tahulah apa pendapat dia anggap benda tu dosa, dia tembak depan orang ramai, makcik perempuan tu, nampak. Ni Khawarij ni siapa yang buat dosa besar, bagi dia kafir. Lawan dia Murji'ah ni siapa buat dosa, iman dia tak terjejas, buatlah dosa kat mana pun kan, pagi-pagi sarapan minum air arak ke apa tu, zina ke apa benda,
Iman tak terjejas, mayang dia okey, iman dia macam biasa. Sedangkan Nabi sebut al-imanu yazid wa yanqus. Iman ni dia naik, ada kali dia turun. Dan Nabi kata siapa yang mencuri, siapa yang berzina pada waktu tu, iman dia keluar macam payung. Iman dia keluar macam payung. Dia keluar macam payung. Macam dia kembang masuk dia. Dalam hadis sebut keluar macam payung. Bila dia bertaubat, iman dia datang balik. Kerana pada waktu orang tu dia buat dosa, dia seolah-olah hilang kejap iman dia. Bila kita beriman, maksud dia kita percaya buat benda ni dapat dosa, buat dosa ni masuk neraka, kita buat ni Allah Ta'ala tengok benda kita buat. Jadi kalau kita boleh buat dosa pada waktu tu, maksudnya iman kita terkeluar, iman kita lemah. Dan orang takkan buat dosa dalam keadaan iman dia sempurna. Orang tak buat dosa dalam keadaan iman dia sempurna. Iman tengah mantap. Bila? Bulan Ramadan, baru habis Ramadan, iman mantap ni, jaga. Jangan kita buat benda haram. Semayang pun jaga, semayang jemaah jaga, on time pun semua. Masuk 3-4 bulan lepas Ramadan, ruyuk balik, hilang daripada masjid dengan surau. Baik, tuan-tuan, ini Khawarij lawan Murji'ah. Baik, antara lain apa? Antara lain adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni asal dari perkataan Mu'tazil. Mu'tazilah ni asal daripada Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' anak murid kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ni tabi'in. Hasan al-Basri anak murid kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi kedua paling banyak riwayat hadis. Anas bin Malik anak murid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Anas bin Malik ni mak dia mak dia ni hantar dia untuk jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dekat Madinah. 10 tahun dia ada dekat Madinah, duduk dekat dengan Nabi. Sebab tu dia antara riwayat hadis yang paling banyak sekali, Anas bin Malik ni, tuan. Anas bin Malik ni anak murid dia tadi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri anak murid Wasil bin Atta'. Satu hari Wasil bin Atta' ni dia tanya pendapat pada guru dia. Dia tanya pendapat pada guru dia. Kemudian dia tak setuju dengan guru dia. Akhirnya dia tak setuju dengan pendapat gurunya. Akhirnya dia melarikan diri daripada guru dia. Dia asingkan diri, Wasil bin Atta' ni. Dia pengasingan diri ni dipanggil Mu'tazil. Hasan al-Basri kata ni sahabat kita ni Wasil bin Atta' ni dah Mu'tazilah. Dia dah menjauhi diri daripada kumpulan kita. Ni asal Mu'tazilah daripada Wasil bin Atta'. Mu'tazilah ni, tuan-tuan, antaranya dia ni menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni tak ada sifat, dia ada zat aja. Ni pendapat Mu'tazilah. Dia tak ada sifat, dia cuma ada zat sahaja. Dan Mu'tazilah ni, tuan-tuan, mereka ni menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Al-Quran adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Ini dan Mu'tazilah ni pada zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun merupakan mazhab rasmi Abbasiyah pada waktu tu. Mu'tazilah jadi mazhab rasmi. Macam kita Malaysia ni Syafi'i. Zaman tu, zaman Khalifah Al-Ma'mun, Mu'tazilah mazhab rasmi dia. Mu'tazilah. Ini yang menyebabkan antaranya Imam Abu Hanifah tak setuju dengan pendapat bahawa Al-Quran makhluk Allah, menyebabkan Imam Abu Hanifah dimasukkan dalam penjara dan diseksa, tuan-tuan. Dan mati Imam Abu Hanifah mati dalam penjara kerana tak setuju dengan isu yang berlaku pada zaman tu. Dia bertegas dengan pendapat dia. Baik. Kemudian antara mereka yang jadi asalnya merupakan ulama Mu'tazilah adalah pengasas yang kita ikuti, iaitu Asy'ariyah, iaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari asalnya merupakan seorang ulama Mu'tazilah. Kisahnya bermula daripada zaman atuk nenek dia merupakan sahabat Nabi, iaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, turun lebih kurang 7 atau 9 keturunan, datang Abu Hasan al-Asy'ari. Satu hari di Madinah pada waktu ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Waktu ayat ni turun, waktu tu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, ada dekat Nabi. Ayat ni cerita apa? Ayat ni cerita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, siapa yang murtad, yang meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan ganti dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka ini Allah Ta'ala sayang pada mereka dan mereka sayang pada Allah Ta'ala, adillatin 'alal mu'minin, mereka ini lemah lembut dengan sama mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, dengan orang kafir mereka bertegas. Ini sifat Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dengan muslim kena lemah lembut, dengan kafir kena bertegas. A'izzatin 'alal kafirin
Yujahiduna fi sabilillah, mereka ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tak takut kepada kata-kata yang mencela. Kadang-kadang kita ni nak buat kerja dakwah, nak ikut benda agama, kita takut orang mencela kan. Wala yakhafuna laumata laim. Salah satu kelompok yang Allah Taala suka, mereka jihad di jalan Allah Taala dan mereka tak takut kata-kata mencela. Lantaklah orang nak kata apa kan. Orang nak kata kita ni ketinggalan zaman ke, yang lebay ke, orang nak kata kita ni apa ni bajet bagus ke, macam mana ke, tak kisah. Lantak orang nak kata apa, kita buat benda yang baik kan. Benda tu Allah Taala redha, benda tu tak bercanggah dengan syariat, kita ikut sunnah, kita buat. Lantak orang nak kata apa kan. Ini kelompok yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi kata ini kelompok yang disebut dalam ayat ni datang daripada keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Nabi kata kelompok yang Allah Ta'ala sebut ciri-ciri yang hebat ni datang daripada keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi tepuk belakang Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, tepuk 3 kali belakang dia. Kerana keberkatan tangan Nabi SAW ni, tepuk belakang Musa Asy'ari, 7 atau 9 keturunan daripada lepas tu datanglah Abu Hasan Asy'ari, iaitu yang mengasaskan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang kita ikut hari ni. Apa nama? Pada mulanya Abu Hasan Al-Asy'ari ni merupakan Mu'tazilah. Kerana pada waktu tu trending, dia semua orang ikut Mu'tazilah. Jadi dia besar pun mengikut keluarga dia, yang keluarga dia pun bapa dia pun merupakan seorang yang berfaham dengan Mu'tazilah, dan dia dididik untuk menjadi seorang ulama dalam Mu'tazilah, mempunyai ribuan pengikut pada waktu tu, Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Kemudian satu hari dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi dia. Dia mimpi Nabi kata, "Wahai Abu Hasan, boleh tak engkau ajar pada orang ramai ni ajaran yang ikut sanad yang sambung kepada aku? Boleh tak kamu ajar?" Maknanya Nabi kata, boleh tak kamu ajar benda betul? Kamu yang kamu ajar ni Mu'tazilah ni tak sampai kepada aku. Maksud dia sanad tu terputus, ada benda tak kena kat situ. Boleh tak kamu ajar suatu yang sanad sampai pada aku? Malam kedua mimpi benda yang sama. Nabi sebut benda yang sama. Boleh tak kamu ajar pada orang ramai satu benda yang sanad dia sampai pada aku? Malam ketiga mimpi pada benda yang sama. Maksud dia kata, rupanya aku buat benda tak betul rupanya. Apa yang aku ajar pada orang ramai ni salah rupanya, bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajar. Akhirnya dia naik pada mimbar depan anak murid dia ramai. Dia kata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kamu semua bahawa aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku meninggalkan ajaran Mu'tazilah ini. Apa yang aku ajar ni, aku bertaubat, aku meninggalkan ajaran ini seperti mana aku meninggalkan jubahku ni." Dia buka jubah dia tinggalkan ajaran Mu'tazilah di hadapan orang ramai. Akhirnya dia belajar balik semula, dia betulkan akidah dia semula dan menjadi ulama Asy'ariyah, itu yang diasaskan, yang disebut dengan nama Abu Hasan Al-Asy'ari. Ambil daripada nama tersebut datanglah Asy'ariyah, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala sekalian. Ini satu Asy'ariyah ini adalah satu yang Nabi kata, siapa yang ikut jalan aku dan juga sahabat aku. Sebab tu Nabi pesan tadi, kerana Abu Hasan Asy'ari, boleh tak kamu ajar suatu yang sama sanad dia sampai kat aku. Jadi Asy'ariyah ini, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kita ikut anuti sekarang. Ini insya-Allah satu jalan yang selamat. Selain daripada tu, dia masuk kepada 72 yang Nabi kata masuk neraka ni tadi. Antaranya apa, tuan-tuan? Jabariyah lawan Qadariyah lain. Tadi Mu'tazilah, Murji'ah, yang ni Jabariyah, Qadariyah pula. Jabariyah, apa dia buat tak ada kena-mengena dengan takdir Allah SWT. Dia apa yang dia buat itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Jabariyah. Contoh, tuan, dia kata kalau kena tangkap dekat beli nombor ekor kan, beratur beli nombor ekor, tiba-tiba Jaiz tangkap. Ni kerana kenapa ni pakcik ni kan? Kita tahu beli nombor ekor ni haram, kenapa beratur kat sini kan? Orang Islam tulis kat situ, orang Islam tak dibenarkan beli nombor ekor. Tak, ini kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak takdir, saya tak sampai kat sini hari ni. Ini Qadariyah. Ini Jabariyah. Orang Jabariyah. Ini kadang ramai kat macam ni kan, dia guna alasan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat macam mana dah takdir kan? Kenapa masuk penjara? Dah buat macam mana? Dah memang takdir suratan saya masuk penjara kan? Kenapa buat benda ni? Benda ni kan tak elok dah. Nak buat macam mana ni? Allah Taala takdirkan saya buat benda ni. Ni Jabariyah. Kadang-kadang ada orang guna perkataan ni dia tak sedar, dia dah termasuk dalam golongan Jabariyah. Yang keduanya lawannya Qadariyah. Qadariyah ni apa dia buat tak ada kena-mengena dengan takdir Allah. Terbalik. Apa dia buat ini atas usaha dia.
bukan kerana takdir Allah Subhanahu Taala. Ini dia terpengaruh dengan fahaman Yunani. Kalau tuan-tuan belajar kalau kita belajar dulu bab sebelum mukaddimah, belajar ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia asal daripada Yunani. Kerana mantik ni dia belajar ilmu untuk bidas orang. Mantik ni apa dia gunakan logik supaya kita kata tu kita boleh menyebabkan orang tu percaya. Ini ilmu mantik. Orang Arab tak ada ilmu ni. Orang Arab hebat ilmu balaghah. Kerana orang Arab ni hebat ilmu syair. Buat syair, buat puisi dia pandai. Tapi buat berhujah dia lemah. Jadi ambil ulama-ulama tu ambil ilmu-ilmu daripada Yunani ni, ubah suara apa semua modify supaya dia sesuai jadi ilmu mantik. Siapa belajar bahasa Arab dia ada ilmu mantik ni. Mantik ni asal daripada Yunani. Ikut ni pengasas dia apa? Aristotle, Socrates tu pengasas ilmu mantik ni, ikut asal dia. Dan kalau ikut pengasas ni, mereka ni fikir ikut logik. Apa yang baik pada manusia itu baik sebenarnya. Kalau kita fikir berzina tu baik, dia baik lah. Kalau kita fikir rasuah tu baik. Ini pemikiran orang Yunani. Ini terpengaruh yang terpengaruh yang jadinya golongan Qadariyah ni tadi. Apa dia buat tu dia lah. Dia fikir dia buat tu dia. Dia tak ada kena-mena dengan izin Allah Ta'ala ke, dia tak ada kena dengan tentu Allah Ta'ala. Ini antara apa benda dia buat. Ini Qadariyah. Antaranya yang fikir ikut logik ni tuan-tuan, zaman Imam Abu Hanifah, seorang tanya pada Imam Abu Hanifah, dia tanya, wahai Abu Hanifah, Allah Ta'ala cipta jin ni daripada api, jin syaitan ni daripada api, masuk neraka api juga, neraka yang api juga, jadi jin syaitan ni tak sakit lah. Imam Abu Hanifah kat tepi dia ada mangkuk tanah. Engkau dicipta daripada tanah kan? Dia ambil mangkuk tu, terkepala sekali. Dia kata, engkau dicipta daripada tanah, mangkuk ni pun dicipta tanah. Sakit tak? Sakit, dia kata. Ni pandai. Ni Imam Abu Hanifah. Dia nak ajar orang-orang yang macam ni, Qadariyah ni. Baik. Kemudian antara lain ada musyabbihah, mujassimah. Ni satu juga. Ni pun satu benda yang menyebabkan rosak akidah juga. Musyabbihah. Musyabbihah ni apa? Kita kata ni geng-geng macam geng-geng Pak Wahab juga, lebih kurang lah. Geng Pak Wahab juga. Menjisimkan Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia translate direct je. Ayat yadullah fawqa aydihim kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bila dia tafsir dia kata apa? Tangan ayat tu kata tangan Allah Ta'ala punya tangan. Ni mujassimah. Dia menyifatkan Allah Ta'ala sama macam manusia tangan. Dia translate ayat direct, tak boleh. Tanya Allah Ta'ala kat mana? Allah Ta'ala duduk kat langit. Duduk atas apa? Duduk atas arash. Duduk atas arash macam duduk atas kursi. Duduk sini. Tak boleh. Tapi ada juga orang yang buat ajaran macam ni. Ini tak boleh. Ini bertentangan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala duduk dengan zat dia lah. Kita tak tahu. La tafakkaru fillah walakin tafakkaru fi khalqillah. Tak perlu fikir tentang Allah Ta'ala macam mana. Ini bukan bidang pemikiran kita, tak layak kita fikir. Kita fikir fi khalqillah, apa yang Ta'ala cipta, itu kena fikir. Allah Ta'ala cipta bulan ni cantik, Allah Ta'ala turunkan hujan ni tumbuh-tumbuhan, subhanallah, Allah Ta'ala ni apa hebatnya Allah Ta'ala ni, apa yang kita makan masuk perut, kita tafwid lepas pada Allah Ta'ala, tak tahu apa jadi perut, Allah Ta'ala proses jadi terus keluar kan, pagi-pagi ada jagung, ada macam-macam keluar, ada yang terapung, ada yang tenggelam. Kita lepas kepada Allah Ta'ala. Kita fikir tu kehebatan Allah Ta'ala cipta kita ni, subhanallah. Fikir apa yang Allah cipta. Bukan fikir Allah Ta'ala. Jangan kita duk fikir. Ada ajaran-ajaran duk fikir Allah ni macam mana, Allah ni. Bila kita boleh rupakan Allah Ta'ala, dia bukan Allah lah. Kita boleh rupakan Allah Ta'ala ada bentuk macam ni, duduk macam ni. Dah kita bayang, kalau kata duduk macam ni, duduk. Kalau kita bayang, yadullah fawqa aydihim, Allah Ta'ala tangan Allah Ta'ala tu macam mana pula? Tangan besar ke? Macam mana bentuk, ada berapa jari aku terfikir? Tak boleh. Benda tu tak boleh. Tak boleh. Benda tu menyebabkan rosak akidah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran siang malam, la ayatil ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang cerdik, yang fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, iaitu orang yang waktu diri qiyaman wa qu'uda, waktu diduduk, wa ala junubihim, waktu dibaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka fikir tentang kejadian langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Bila dia tengok Allah Ta'ala ni cipta, subhanallah, cantik, tengok bulan tu punya cerah dia, punya jarak antara planet-planet tu tak berlaga satu sama lain ni, masya-Allah. Allah Ta'ala ni cipta binatang-binatang, tengok National Geographic, tengok jumpa ikan-ikan spesies macam ni lah, ada burung spesies macam ni, subhanallah. Dia kata apa? Bila tengok Allah Ta'ala punya penciptaan ni hebat, dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila
Wahai Tuhan kami, Engkau tak cipta benda ni sia-sia. Engkau tak cipta bulan, tak cipta binatang, tak cipta apa benda ni yang cantik-cantik, hebat ni semua tak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau, pelihara kami daripada api neraka. Ini yang Allah Taala suruh. Fikir tentang kejadian langit dan bumi. Fikir tentang kejadian apa yang Allah ciptakan. Tapi bukan kita fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita masuk dalam golongan-golongan ni. Antara yang lain daripada golongan ni adalah sekarang ni banyaklah, bila kita berakidah tak betul, kita iktikad kita salah. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita makan ubat, kita tak sihat, kita makan ubat, kita kata ya sembuhkan kita ubat ni, makan ubat ni insya-Allah sembuh. Insya-Allah tu tak apa lagi, confirm sembuh dia kata. Makanlah ubat ni confirm sembuh. Ubat datang sembuh ke Allah Ta'ala bagi sembuh? Kalau kita iktikad ubat bagi sembuh, rosak akidah tuan, rosak akidah. Rezeki ni nanti kan kalau kita ni keluarkan pendapat-pendapat betul ni, nanti tak dapat kerja pula nanti kan. Nanti orang tak nak panggil pula sana sini, nanti tak fulus tak masuk nanti dia kata kan. Anggap rezeki tu datang daripada orang. Anggap rezeki tu datang daripada bos, anggap rezeki tu datang daripada manusia kan, selain daripada Allah Ta'ala. Ke habis. Takut rosak akidah kat situ. Kita sangka bahawa kita kata rezeki datang daripada Allah, tapi kita punya kepercayaan ni tak menunjukkan kita ni rezeki datang daripada Allah kan. Ada orang yang macam ni. Dan kan apa yang kita buat ni macam mesin ATM ni tuan-tuan, mesin ATM kan. Adakah kita ambil duit kat mesin ATM tu, mesin ATM tu bagi kita duit? Tak, duit tu datang daripada lain kan. Kita punya majikan masuk dalam bank, datang kita ambil kat mesin ATM. Sama juga, rezeki tu datang daripada Allah. Majikan kita ni apa kita kerja, kita punya bisnes ni, itu cuma mesin ATM je, cepat disalurkan rezeki pada kita. Usaha dia boleh datang kot lain, dia boleh datang daripada mesin ATM, dia boleh datang daripada cash check, dia boleh datang daripada macam-macam orang bagi duit tunai kat kita. Tapi kita akidah kita kena betul. Bila akidah kita salah, termasuk dalam golongan 72 ni juga. Antara lain waktu zaman moden ni lagi ramai tuan, akidah yang salah kan. Antaranya apa? Akidah yang salah, liberal ni memang akidah salah. Dia cuba tunjukkan bahawa Islam tak apa. Islam ni agama saja. Maksud dia ni bab ritual aja, sembahyang, puasa, zakat, haji. Bab lain, bab pinjam duit kat bank ke, bab ekonomi ke, bab politik ke, bab apa lama benda sekali selain daripada ritual agama ni, itu ikut cara kita. Ni liberal lah tuan. Agama ni sekadar benda-benda yang melibatkan kita buat secara ritual, pergi masjid, bayar zakat, pergi haji kan. Lepas tu kita tengok ada orang yang pergi masjid juga, bab riba tak tinggal juga kan. Pergi masjid juga, dekat luar dia main sekular sekali. Benda yang selain daripada tu dia tak terima. Dia rosak akidah kat situ. Sekular liberal. Mufti Khalifah Osmaniyah terakhir, dia kata seorang tu boleh dikatakan terkeluar rosak akidah dia, cukuplah dengan dia menjadi seorang yang sekular. Cukuplah dia menjadi seorang yang sekular. Sekular ni apa? Agama suku, hidup suku. Agama ni bab ritual-ritual disebut tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji. Bab hidup dia tu tak ada dosa pahala. Bab kerja dia tak ada dosa pahala. Bab ekonomi, duit ni, berniaga tak ada dosa pahala. Bab dosa pahala ni dalam masjid je. Ni bila pendidikan kita kata tak boleh, pendidikan ni terlalu banyak agama sangat, nanti tak maju nanti kan. Ni mengaji agama ni jadi apa ni kan. Mengaji agama ni tak jadi ustaz. Jadi ustaz ni nanti tak boleh jadi profesional lah, tak maju ekonomi macam tu kan. Habis. Kita pisahkan ekonomi, pisahkan agama daripada kehidupan kita. Antara lain apa? Itu liberal. Liberal ni juga fahaman-fahaman yang baru kita tengok hari ni. Dosa individu, mula pula ada dosa individu kan. Dosa individu tu dosa dia tak nak buat apa kan, jangan kacau dia. Dosa individu. Bila dosa memang betul, dosa ayat sebut wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip, jangan kamu ngumpat ke sama lain. Mengintip dosa orang tak boleh. Mengintip dosa orang. So kita pergi kat rumah orang, kita mengintip, buat dosa apa, tak boleh. Memang tak boleh. Tapi kalau ada laporan, dah tentu orang tu buat dosa kan kat situ dalam belakang rumah. Kan ada isu-isu yang baru, buat dosa belakang pintu tu dosa dengan Allah Ta'ala. Ya betul. Tapi kalau kita dapat laporan, jabat agama dapat laporan ada orang berzina, dapat laporan ada orang buat ajaran sesat ke apa, kita kena cegah. Dia kena cegah, kena serbu, cegah dosa dia tu. Kenapa? Dosa dia tu kalau biarkan akan melarat pada orang lain. Dah kalau kita kata dosa belakang pintu tu tak boleh kacau, mana buat dosa belakang pintu tak boleh kacau, orang proses dadah dalam rumah tu jangan kacau kan?
Dah dia buat dosa belakang pintu kan. Ada orang proses dadah dekat depan ruang tamu, dekat parking kereta tu dia proses dadah kat situ. Ada mesin dia, ada apa semua lab dekat situ. Ada? Tak ada. Orang buat dadah semua tempat sorok. Ada buat dalam hutan lagi. Dah kalau kita kata buat dadah tu dosa, bila dosa tu buat belakang pintu tak payah kacau. Habis ya tuan-tuan. Orang buat dosa, orang proses duit ke, orang buat dadah ke apa semua, dosa belakang pintu. Tak boleh. Ini benda-benda fahaman-fahaman yang mengelirukan. Apa lagi? Pluralisme ni dia semua agama benda baik. Semua agama benda baik. Ini benda sesat tuan-tuan. Semua agama baik ni benda sesat. Semua agama betul dia kata. Dia kata tak apa, semua agama ni membawa kepada kebaikan, kepada Tuhan. Lama-lama tuan-tuan, bila benda ni disebut dalam kepala kita, akhirnya nanti akan ada generasi yang kata masuk agama mana pun tak apa, semua betul kan. Pergi Buddha tak apa, Buddha pun baik sebenarnya kan. Pergi Hindu pun tak apa, Hindu pun ajaran benda baik juga. Semua membawa kepada Tuhan juga. Ini akhirnya sesat. Ini pluralisme dia tuan-tuan. Sebab tu bila benda ni ada dalam masyarakat kena cegah. Benda ni ulama-ulama ni bila ada benda yang menyebabkan dia belum sesat tapi dia menjerumus kepada kesesatan, kena cantas awal. Kenapa? Kerana takut dibiarkan dia akan menyebabkan menyesat. Sebab tu dalam syariat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad tak boleh ada patung. Tak boleh ada patung. Zaman dulu, Nabi Sulaiman ada boleh patung, tak ada masalah. Syariat dulu. Umat Nabi Muhammad syariat dia tak boleh ada patung. Tak boleh ada patung kenapa? Kerana ditakuti jadi macam orang dulu. Orang dulu apa bila ada patung? Ada orang soleh dalam kampung tu. Kita kata dekat Nusa Putra ni, contohnya orang yang baik, orang yang soleh, ada seorang orang soleh kat sini. Bila dia meninggal dunia, kita ni nak ingat sayang sangat kat dia ni, kita buat satu tugu depan ni. Depan taman dia jalan masuk ada satu tugu dia. Buat tangan macam gini ke kan, tugu dia. Orang yang hidup zaman dia, dia kata ini arwah ni orang yang baik, kita mengingati dia, bagus dulu, banyak jasa daripada kita. Orang zaman ni faham tak apa. Masuk generasi kedua, anak dia, cucu dia, cicit dia dah mula sembah dah patung ni. Dia kata inilah orang yang baik, keberkatan kampung ni datang daripada orang ni. Jadi kita letaklah bunga ke bakar apa benda ke depan dia, sembelih apa benda depan dia, nampak. Kerana apa? Diharamkan patung, takut jadi macam tu. Takut menyebabkan orang akan tersesat. Menyebabkan tersesat, akhirnya menyembah bahala tu. Macam juga perkara-perkara ni, untuk mengelakkan benda tu jadi tersesat lebih jauh, cantas awal-awal. Macam baru-baru ni yang kita sebut tu dekat Negeri Sembilan, 2-3 bulan lepas yang ada majlis baca doa agama ramai-ramai tu kan. Hindu tak tahu majlis apa, dia buat atas pentas, saya tengok video tu kan, ada mula-mula sing baca doa tu, Hindu baca doa tu, Kristian baca doa tu, Islam baca doa. Dia nak kata macam agama ni sama. Ini pluralisme ni tuan. Baca agama, semua agama berdoa kepada Tuhan. Sedangkan inna dina 'indallahi Islam. Ia agama yang Allah Taala redha ni Islam satu je. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Kan? Kamu buatlah kamu nak berdoa, aku buatlah kat dalam tokong kamu ke tempat ibadat kamu buat. Lakum dinukum waliyadin. Aku doa cara aku lah kan. Jangan kita biarkan macam tu. Bagus Mufti Negeri Sembilan tegur benda ni. Sebab apa bila biar nanti mula satu, biar lagi nanti buat lagi 2-3 majlis. Dalam buat kat TV pula nanti kan. Bila setiap awal tahun, kita kata awal tahun ni, mula-mula kita duk baca doa, ustaz apa baca doa, betul je lagi keluar pula TV, Sami pula baca doa, betul keluar pula lagi, seorang-seorang baca doa. Akhirnya sesat. Biar benda ni mula-mula nampak, mula-mula kita ni tahulah. Bila lepas 20 tahun, 30 tahun jadi sesat terus. Ini jadi sesat terus. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang selamat satu tu adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ikut jalan aku dan juga sahabat aku. Dan kita kena ingat ahli sunnah wal jamaah ni termasuk dalam 4 ni lah. Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i. Ini termasuk ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah. Orang yang kata sesat bid'ah ni lain. Ini benda yang lain tuan. Ada orang kata bila kita buat sesuatu yang Nabi tak buat, dia kata senang je, apa Nabi tak buat sesat. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Demi hadis tu, setiap bid'ah yang baru dalam agama ni yang Nabi tak buat sesat, dan setiap sesat tu masuk neraka. Jadi dihukum semua benda yang kita buat zaman Nabi tak buat ni semua dia kata sesat. Ni geng-geng yang kata tahlil malam Jumaat ni sesat. Dia kata apa lagi dia kata tahlil, doa kunut, macam-macam lah dia kata. Asal sambut Maulid Rasul, sambut Maulid Rasul dia kata sesat. Sambut birthday Nabi tu yang jasa besar gila kat kita tu sesat dia kata. Birthday dia umur 70, tiap tiup lilin tak sesat pula. Sambut birthday Nabi, Maulid Nabi sesat. Sambut birthday tu tak sesat. Birthday dia siap ada belon lain, pakai topi lain, tiup whistle lain tak sesat pula.
Macam Saudi tuan-tuan, Saudi kata Maulid Rasul ni bid'ah kan, tersambut. Tapi dia punya ulama dia, saya lupa nama ulama. Dia sambut setiap tahun hari Hul ulama dia. Sambut pula birthday ulama dia. Sama je lah kan. Setiap suatu tu yang besar jasa dia ada hari dia untuk peringati kan. Hari apa nama? Hari pahlawan, sempena memperingati jasa tentera berjuang nak dapatkan kemerdekaan. Ada hari pahlawan. Ingat jasa polis, ada hari polis. Semua hari dia ada hari dia kan. Takkanlah Nabi SAW ni yang jasa dia terlalu besar selamatkan kita daripada neraka ni, takkanlah tak ada hari sambut dia, hari yang untuk kita memperingati dia. Tak boleh macam tu tuan. Tak semua benda yang Nabi tak buat dia sesat, tak semua benda tu. Jangan kita ambil hujah benda tu Nabi tak buat kita kata sesat. Tak boleh. Pendapat daripada Imam Nawawi yang dia ambil daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi ambil daripada Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i sebut al-bid'atu bid'atani. Bid'ah tu bagi pada dua. Jangan kita ni duk ambil sebarang, ambil satu bid'ah tu semua sesat. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah pertama adalah bid'atul huda. Yang kedua bid'atul munkar. Imam Syafi'i kata. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i, bukan imam lantikan qaryah tuan-tuan. Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni ilmu dia masya-Allah kan. Kita pun mazhab yang paling ramai dianuti oleh umat Islam satu dunia, mazhab paling ramai adalah mazhab Hambali. Mazhab paling ramai orang anuti umat Islam satu dunia Hambali. Sebab apa? Sebab Hambali ni mudah. Kentut tak batal wuduk, sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk, dia senang. Anjing tak ada masalah kan. Itu saya ada kawan-kawan daripada UK kadang-kadang dia ikut Hambali. Kita program dengan dia satu hari. Dia Zuhur tak ambil wuduk pun, dia pergi sembahyang gitu. Kalau kita jenuh dah ambil wuduk dah, kentut berpuluh kali dah kan. Sekali kentut pun ada berkentut-kentut lagi dalam kentut tu kan. Dia kentut tak batal. Dia kentut tak batal. Jadi mudah. Itu orang ramai. Tapi ulama-ulama dunia ikut Syafi'i. Kenapa? Kerana Syafi'i ni teliti. Syafi'i ni teliti dia buat hukum. Mazhab lain mungkin kata makruh, mazhab Syafi'i kata haram. Mazhab lain mungkin kata tak batal, mazhab Syafi'i kata batal. Dia teliti. Imam Syafi'i punya teliti tuan-tuan, pendapat dia. Kisah yang masyhur tuan-tuan. Imam Syafi'i naik unta. Zaman tu tak ada Viva Elite lagi. Dia naik unta berjalan. Naik unta berjalan musafir jauh. Tiba-tiba ada orang tahan dia. Oh, berhenti. Tahan. Tanya soalan Imam Syafi'i. Dia kata, aku nak tanya soalan. Apa benda kan? Imam Syafi'i kata, unta ni ada berapa kaki kan? Dalam banyak-banyak soalan fiqh ke apa, dia tanya unta ada berapa kaki. Unta yang kau naik ni Syafi'i ada berapa kaki, dia kata. Kalau kita mesti jawab, kau kira lah sendiri, aku bukan naik trailer 24 tayar, unta ada 4 kaki lah kan. Tak, Imam Syafi'i turun daripada unta, dia kira dulu 1, 2, 3, 4, baru dia jawab unta ni ada 4 kaki. Punya teliti dia nak bagi jawapan bab kaki unta pun dia turun dulu kira 1, 2, 3, 4, baru dia kata unta ni ada 4 kaki. Kenapa engkau turun dulu Syafi'i kira? Bukankah memang unta ni ada 4 kaki? Tak, aku takut aku berjalan tadi, unta ni berjalan tersepak batu ke berbenda ke, kaki dia cabut ke kan? Aku bagi jawapan salah, jadi aku turun. Ini Imam Syafi'i punya teliti tuan-tuan, buat hukum, dia bab kaki unta pun dia kira 4 kali. Ini dia kata, Imam Syafi'i kata, al-bid'atu bid'atan, bid'ah ada 2 benda. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Imam Syafi'i sebut tadi bid'ah tu ada 2 benda, bid'atu bid'atan. Pertama bid'atul huda. Bid'atul huda ni benda tu kalau dia tak ada dalil yang mengharamkan dia, tak bercanggah dengan syarak, dia tak ada masalah lah tuan-tuan. Bid'atul huda. Contohnya tuan, kita tahlil bulan Jumaat tu ada benda mungkar ke dalam tu? Tak ada tuan. Kita dalam tu kita baca Yasin. Dalam tu kita kita ada zikir, kita ada tahlil, kita ada istighfar, kita ada doa kepada orang yang meninggal dunia. Tak ada masalah tuan-tuan benda tu. Benda tu tak ada bertentangan dengan syarak, tak ada masalah. Yang salah kalau kita tetapkan tahlil. Contohnya orang meninggal, kita tetapkan ada malam 7, malam 3, malam 40, tu tak boleh dah tu. Dia tak ada dalil menyebabkan mewajibkan benda tu, tak ada. Tuan nak buat setiap malam, buatlah ikut tuan, tak ada masalah. Nak sampai 100 hari ke pun ikutlah. Kadang-kadang ada pula tu jenis makanan pun dia ada dia punya turutan dia juga tu, makanan kadang-kadang tahlil. Malam pertama makan berat, malam ke malam dah ke seminggu ke 2 minggu tu dia dah makanan lembut, dia kata. Sebab apa dalil tu? Dia kata sebab jenazah dalam kubur tu dah lembut, dia kata dah lama makan lembut, makan bubur gitu. Dan kalau gitu saya kata nanti malam ke 100 tuan-tuan makan tulang je. Sebab apa? Jenazah dah tinggal tulang lah. Untuk makan tulang. Untuk bukan ada tulang saja tu, tinggal tulang ikan, tinggal tulang ayam kat ada. Sebab apa? Sebab apa jenazah tinggal tulang tu. Benda tu tak ada salah. Tu bid'atul huda.
benda yang buat tak bercanggah syarak. Madur Rasul, kita ingat Nabi SAW, tak ada masalah, tak bercanggah syarak. Yang kedua yang diharam yang Nabi sebut bid'atul finnar tu, bid'ah yang menyebabkan masuk neraka tu, yang sesat masuk neraka tu adalah bid'atul munkar. Bid'ah yang ada munkar dalam dia. Ada munkar dalam dia. Benda ni tak boleh lah. Saya pernah tengok video dekat Indonesia pada malam raya ke apa. Malam raya bukan malam sebelum Ramadan, dia ada buat perarakan pakai hantu. Orang pakai hantu. Pakai macam pocong ada, pakai macam toyol ada, pakai macam. Sebab dia kata malam tu syaitan diikat malam sebelum satu Ramadan. Jadi dia bergerak ramai-ramai, kononnya syaitan ni simbolik dia pergi berjalan ramai-ramai, masuk dalam mana kena tangkap tu macam tu hilang. Nanti lepas raya muncul balik. Ni benda mungkar lah, tak boleh. Benda yang tak ada, memang tak ada dan memang menyesatkan benda ni. Benda mungkar apa. Saya pernah, tak tahu saya pernah cerita sini tak, saya pernah sambut hari raya di Bandung. Saya pernah cerita sini tak? Sambut hari raya Aidiladha dekat Bandung. Saya sambut hari raya Aidiladha dekat Bandung dengan keluarga. Malam sebelum raya tu takbir raya lah, yang takbir raya. Ini pun mungkar lah bagi saya. Takbir raya, kita dengar takbir raya dekat hotel, kita nak carilah surau-surau nak takbir raya sekali pergi surau. Pergi surau berasap tuan. Saya ingatkan ada kebakaran dalam surau, berasap surau. Ingatkan boleh fogging ke apa ke. Rupanya geng-geng jemaah ni takbir raya sambil isap rokok. Takbir raya duduk ramai-ramai isap rokok. Semua depan ada satu ashtray tu dengan sekotak gudang garam. Takbir raya Allahu Akbar, Allah isap rokok. Berasap. Semua jemaah isap rokok. Dengan imam-imam, bilang semua isap rokok. Ayah saya duduk, ayah saya dia bagi satu kotak rokok. Saya tak tahu lah, mungkin surau tu ada peruntukan, ada store, bilik imam penuh rokok yang berkata-kata ni. Ini benda mungkar lah tuan-tuan, tak boleh lah takbir raya sambil isap rokok. Benda tu haram kan. Yang keduanya, besok pagi bila semayang raya, saya pergi semayang raya. Sampai-sampai tu lambat sikit lah saya sampai, tapi belum start lagi semayang. Sampai kita datang tengok dalam masjid penuh, luar penuh. Luar ni jemaah perempuan, sebab dalam dia orang lelaki, luar dia pasang kemah sikit, jemaah perempuan semayang kat luar. Saya dengan ayah masuk dapat duduk dekat saf ke-5 ke-6 macam tu lah, jauh dekat tengah-tengah sikit. Semayang okey. Lepas semayang raya, lepas khutbah pun bagus. Khutbah tu yang baca khutbah title doktor, ada PhD, title doktor, bukan calon-calon orang. Yang peliknya bila habis semayang kita salam. Okeylah, salam jemaah. Sampai saya kat depan, saya dekat luar setengah. Bila sampai kat depan ni dah jauh lah. Yang saf pertama ni dah jalan jauh. Yang saf pertama ni dah dekat luar. Dia salam jemaah dekat luar. Mula-mula saya ingatkan mungkin yang dia salam tu agaknya dia punya menantu, dia punya saudara mara ke apa. Kita ingat macam tu lah, mungkin dia keluarga ramai-ramai ni. Sekali bila saya habis, rupanya satu masjid salam lagi perempuan kat luar. Ini tak tahu mana kitab, mana mazhab dia pakai. Memang tak ada tuan-tuan, tak ada yang boleh menghalalkan kita boleh salam tak tahu pasal macam tu. Tak boleh. Ini benda yang mungkar. Bila benda mungkar ni Nabi tak buat, ini yang menyebabkan sesat. Nabi kata dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Bukannya semua benda tak buat tu, baca tahlil, benda-benda ni, benda madur Rasul. Bila kita kata buat benda ni sesat, maka habislah kita kan. Habislah macam tu. Tapi yang Nabi sebut masuk neraka ni adalah mereka yang akidah dia rosak. Akidah yang rosak, yang bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajar dan apa yang dibuat oleh sahabat Nabi, maka benda ni menyebabkan masuk neraka. Tak kira lah Qadariyah ke, Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, selain daripada tu ajaran-ajaran moden yang ada pada hari ni, benda-benda seperti pluralisme, sekularisme dan lain-lain ni, benda-benda ni kalau kita ikut, akidah kita rosak dan menyebabkan kita termasuk sekali dalam 72 golongan tadi. Kita kena ingat bahawa Imam Ibn Taymiyah sebut bahawa tak semestinya 72 tu merujuk kepada nombor 72, tapi nak sebut pada banyaknya pecahan umat Nabi Muhammad SAW ni. Baik, dan kita kena hati-hati juga kena tuan-tuan, Selangor ni antara lubuk ajaran sesat tuan-tuan. Selangor ni nombor 1 tuan-tuan ajaran sesat. Sebab itulah menjaga Islam dijaga elok. Semua ajaran sesat kebanyakan datang daripada Selangor. Tak kisahlah ajaran apa pun datang daripada Selangor. Kebanyakannya datang Selangor. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati dengan Syiahnya kita nak cerita apa semua, 1000 datang balik. Mereka ni memang ramai. Dan hari ni golongan-golongan yang kita kata menyesatkan ni dia lagi berani tuan. Boleh keluar TV, LGBT ni boleh keluar TV, yang Syiah ni macam-macam lah tuan. Yang gaynya, yang sekularnya buat kenyataan-kenyataan bercanggah dengan agama ni, benda-benda ni yang kata Nabi Ibrahim ni yang tak betul lah apa benda. Kenyataan-kenyataan ni sekarang ni bebas macam tu. Tak ada orang tegur dia ni. Dan benda ni kita kena hati-hati dah tuan-tuan. Yang pertama kita kena jaga ahli keluarga kita tuan-tuan. Jangan kita ni selamat kadang-kadang, tapi
anak-anak kita kan, terutama yang ada anak umur masuk universiti ni, hati-hati. Selalunya ia akan direkrut, tak kisahlah masuk ISIS ke, masuk ajaran sesat apa ke, dia ada universiti kebanyakan kan. Pelajar-pelajar masuk universiti ikut usrah. Ikut usrah yang betul tak apa, memang bagus ikut usrah yang betul, tapi salah pilih kan. Nak pilih susu, jumpa teh susu. Nampak macam elok, rupanya salah, akhirnya tersesat kan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tutup dan tasbih kafarah. Subhanallah.